hari ini tujuan kita sebenarnya adalah untuk mengetahui sebabkan Jasmine nak beli second hand kereta, macam rasa macam rugi kalau beli first hand. Yes. So, kita nak tanya, okay, katakanlah kalau Jasmine ada bajet RM20,000, what car can I get? And adakah kereta tu kereta yang bagus ataupun kereta yang sangat-sangat tua? Okay, so Kazuto seorang expert dalam kereta. So, kita nak tanya, okay, sekarang ini second hand car RM20,000. What can I get? Okay, seperti Jasmine kata tadi, kenapa nak beli kereta baru kan? Sebenarnya betul apa yang Jasmine kata. Hari ni you beli kereta baru, besok you cuba jual balik, memang jatuh minimum 5 to 10%. This is new car, okay? Tapi bagi setengah esok hari dah 5 to 10% jatuh bukannya minggu depan ke tahun depan to the next day. Once transfer your name, 5% drop minimum. Beli used car or new car very depends on individual. Setengah orang yang tak pandai kereta sangat, dia tak mau banyak masalah. Beli kereta baru, everything under warranty, and then apa-apa saja manufacturer tangguh. Itu my family lah. Macam Jasmine dengan family dia, I think is common lah, because dia tak tahu tentang anything about car. Bagi orang macam kita ni, kalau boleh sana beli kereta yang suara rosak. Really? Tapi sebab you pandai fix cars. My parents, I rasa semua kereta baru. Pasal macam orang kita, macam saya ni kan, atau kawan-kawan dalam industri ni, kita tahu kereta tu dah rosak, kita tahu apa masalah, so kita akan tekan harga lah. Okay, kereta dah rosak kan, bagilah saya murah-murah. Lepas tu kita buat apa yang kita nak. So macam Jasmine tanya, what can I get RM20,000? RM20,000 saya boleh beli apa kereta kan? Kebanyakan orang akan fikir Myvi. Myvi mahal lah, RM20,000. Tak terpulang lah model mana. Kalau you cakap model pertama tu sekarang boleh dapat dalam RM10,000. Second model dalam RM15,000 hingga RM20,000. Kalau the latest model Myvi, saya ingat RM20,000 tak dapat kot. Still dalam RM30,000. Really? Oh my god. Pasal kereta baru kan dalam RM40,000 lebih RM50,000 kereta baru. So kalau dia drop 50% pun RM25,000. $20,000, what car can you get locally and what car can you get international punya brand? You can get Proton, you can get Toyota, Honda. You know, you even can get a Mercedes and BMW. For $20,000? Yes. But what age? Like 1980? Yes. No, 1980 with more than 20,000. The thing is like that. Lagi lama, lagi old school, lagi mahal sekarang. Faham, antik. Tapi 20,000 you boleh dapat dalam Mercedes, mungkin dalam 20 tahun punya Mercedes or so 2,000 lah. year 2000 punya Mercedes or BMW. Tapi banyak masalah. Depends ex-owner punya jagaan. Kalau owner sebelum ni memang tak layan jaga kereta, memang banyak masalah lah. Atau owner yang broke punya, dia pakai Mercedes atau BMW tapi tak ada duit untuk maintenance, teruk lah. Macam ramai tau. Actually kenderaan ni banyak orang pakai je, dia tak jaga. Terutama kan, before saya forget lah, just nak bagi tahu, banyak advertisement kan dia cakap, oh ini kereta perempuan yang pakai first hand, bla bla bla, cikgu yang pakai. Jangan ingat cikgu perempuan itu kereta yang bagus lah, lagi teruk. Perempuan tak reti jaga kereta, nampak lubang dia hantam je. Mana ada elak-elak. Hey, you jangan jadi sexist, okay? Kalau tak percaya, nanti kita cek Jasmine punya kereta, dia punya rim depan. Tengok berapa bengkok kita di rim depan. I pandailah driving kereta. I sangat hebat lah. Itu sebab kadang-kadang jangan diperdaya dengan kata-kata dalam advertisement. Perempuan owner tak semestinya bagus sebenarnya. Betul. So you boleh dapat kereta BMW tapi masa macam 20 tahun lalu lah. Yes. But the best, yang paling advisable adalah Myvi lah. Bagi masa kini, bagi saya kan the best 20,000 you nak beli kat market sekarang ni, the best saya boleh katakan Myvi buatan Malaysia lah. Kalau you tak suka, good advice is you get a Toyota Vios. Saya pernah naik. What year is that? 2005, around that year. Atau Honda City, which is more common car. We talk about more common car we can see on the road.
Bila kita nampak kereta tu banyak kat jalan raya kan, boleh sell lagi. Means ramai orang pakai. Bila ramai orang pakai, Maintenance kita boleh the spare part. Yes, spare part ke maintenance senang. Kita pergi sampai mana-mana kampung rosak ke, kita boleh repair. Because ramai orang buat, ramai orang guna kereta tu, ramai mekanik akan buat. Dia tahu buat. And then sebenarnya Vios atau City dalam year 2005 around itu generasi kan, antara kereta yang budget yang bagus sebenarnya. Dia punya teknologi kalau kita banding year 2005, kita kata millennium punya kereta lah, after year 2000 dengan sebelum year 2000, is a big changes. Jimat minyak, injection, dan jimat minyak tak seperti Proton dulu banyak gunakan carburetor. Lepas tu injection pun macam Wira, injection pun tak bagus. Because that era memang teknologi tak begitu bagus. Itu sebab kereta lama dia makan minyak. Kereta baru millennium, mereka punya calculation sangat-sangat teliti. The burning of the fuel very efficient. So lebih bagus dia burning dalam engine, that means you get more power. When you get more power, you're getting using less fuel and you save fuel. So more power, you can go more mileage. So tahun lepas 2000 boleh katakan semua kereta bagus lah for budget. Okay, so katakan sekarang ni I ada 30,000. I dah top up 10,000 dapat bonus. What can I get a very good car, a decent car with 30,000? Okay, 30,000 sebenarnya up 10,000 pun kan tak banyak beza. Tak banyak beza. You dapat lebih kurang kereta sama lah sebenarnya bagi saya. Boleh 30,000 ke 20,000 you pun boleh dapat Honda Accord sebenarnya. Kadang-kadang depends. Macam 10,000 you pun boleh dapat Honda Accord, tapi tahun 94 95 lah kan. So kalau dapat tahun 95 punya Honda Accord, ada setengah orang bagi dia tetap Honda Accord juga. Aku naik Honda Accord juga, tetap status ada sana. Tapi prepare lah untuk belanja. Kalau 30,000 you boleh dapat Camry sebenarnya. Oh, Camry. Camry tahun mungkin dalam tahun lingkungan dalam 2000. Oh, 2000 lah. Oh, yang bulky tu lah. Sikit lah. Macam orang kata angka kan, tapi bila you nak Camry tu super luxury. Pasal masa beli Camry tu masa tahun 2000 is about 120 to 140,000. Anything, apa-apa kereta yang lebih 100,000 sebenarnya yang itu kenderaan yang bagus. Very luxury, very leather or high end lah, or good technology. So 30,000 saya suggest Jasmine beli. Saya suggest Jasmine beli Camry, Honda Accord dalam tahun lingkungan 2005. Honda Accord masa tu dah bagus sangat dah. Dah sangat bagus dah. Itu Honda Accord ke Camry? Honda Accord dan Camry lebih kurang, because kita katakan sama yang lebih kurang dalam tahun 2005. Tapi kalau I ada 30,000, tapi I tak kisah kereta apa yang I beli, I cuma ada ni je untuk I tak nak loan, I cuma ada ni je untuk I belanja, and then I macam I cuma nak satu kereta yang tak bagi I masalah. So do I go for like kereta buatan Malaysia macam I don't know, Saga ke apa ke, ataupun do I go for Myvi yang I tak nak ada problem langsung, I tak kisah. Okay, macam soalan Jasmine ni ada 30,000 tapi harap dapat kereta yang bagus yang tak ada masalah. 30,000 bagi saya suggest Accord atau Camry. Okay. Okay. So of course 30,000 you boleh beli Vios juga yang agak baru, maybe 2010 Vios. Mungkin boleh beli Myvi yang 2 tahun, 2 years old Myvi, still 30,000, which is terpulang. Okay. 40,000. 40,000, oh banyak tu. Kalau 40,000, saya suggest you consider beli kereta baru lah. Oh, tapi kereta baru hanya Myvi je kan? Tak juga. Kalau 40,000 you boleh dapat macam Proton,
mungkin some not so popular brand. Bukan not popular Haval? lah. Haval? Hanya Haval tak dapat. Haval mahal sebenarnya. Haval mahal lah. Haval tu China, right? China, but I think dalam 70-80 ribu. Saya pun terkejut masa saya pernah review satu kereta Haval. Mereka bagi tahu 70 lebih. But quality bagus. Mungkin kita tak mau komen lah dalam video ni kan. Okay, so 40,000. Okay, katakanlah I ada 40,000. Tapi I rasa macam tak nak lah kita nak dapatkan Myvi dengan Saga. Kita nak dapatkan tengok macam kereta import. What can I get that's a good value for 40,000 yang tak akan bagi I masalah? Kalau you nak kereta import kan, 40,000 saya tak suggest beli Continental. Okay, Continental means European car. European car actually 40,000 you sudah boleh dapat European car sebenarnya. In fact 20-30 you pun boleh. But I don't advise lah. Kalau you ada 20,000 or 30,000 you nak beli Continental car, you make sure you are very good in car industry or you know what to do. Then okay to buy. But kalau you macam orang biasa macam Jasmine, jangan. Even 40,000 you beli satu 3 series example. Be prepared kalau you beli dengan atas orang yang you tak kenal, you pun tak tahu apa cara dia maintain. Be prepared to spend some money. Because as saya percaya Continental car dia punya cara macam tu. Dia akan buat calculation, engineer dia akan buat calculation, cukup masa one by one thing semua rosak. Kenapa? Memang dia bagi you guna untuk 10 tahun sajalah. Benda tu cukup time dia rosak. You surprisingly, bila ada satu barang rosak, dia akan continue next akan continue barang rosak sampai gearbox, sampai electrical, sampai pintu semua lekat-lekat, rubber semua rosak. This is Continental. Ini pun banyak cerita ni. Kalau ini kita kena buat banyak video ni. Ya. Okay. So 40,000 kita nak dapatkan kereta. So kereta apa? Honda, Toyota. 40,000 you boleh dapat Jazz, Mazda semua boleh. Mazda. Okay, about Mazda ni actually kereta yang sangat bagus. Sangat bagus, dia jaga kualiti dia. Dia jaga sampai terlampau strict. Sampai market tak banyak terpati buat parts dia. Faham. Jadi kan bila especially tahulah orang Malaysia kan, kalau tak ada barang murah, dia struggle. Macam kawan saya pakai Mazda, dia pernah accident satu side mirror. 1,700 satu side mirror. Oh my god, that's so expensive. Yes, kalau you pakai kita cakap Proton atau kereta kenderaan biasa, satu side mirror you percaya you tukar mungkin 150. So ada kebaikan, ada keburukannya. Macam Mazda bagus, dia jaga kualiti dia bagus. And then Mazda tengok hari ni memang masa cantik-cantik semua, gila-gila design, cantik. Tapi be prepared lah, kereta tu sebenarnya very good quality but tak banyak terpati punya parts. Kat Malaysia ni, or we can say in Asia ni, we are very depends on third party parts. Murah. Tahu lah, Malaysia semua gaji pun macam tu aja kan. So semua orang nak third party parts. Kalau dapat murah, lagi bagus. So you would say 40,000 kita patutnya tengok Honda Jazz. 40,000 you boleh dapat kereta besar macam Accord, Camry sama juga. Atau you kalau nak kereta kecil, Jazz ada, mungkin CR-V. Toyota, kalau Toyota mungkin yang model baru punya Innova. Tapi I think it's not your type. No. 40,000 but the again. thing is you can get an Innova for 40,000. That's like impressive. Innova baru dalam 70-80 ribu. So you boleh dapat yang model baru newer year for 40,000. But again, 40,000, do you know that you can drive a Alphard? 40,000 you can drive Estima. Alphard and Estima 40,000 biar betul. Yes. First gen Alphard you boleh dapat sekarang ni tahun 2020 dalam 40,000 aja. Wait, sekejap. First gen tu maksudnya tahun bila? Early 2000. Oh, okay. Yang Alphard yang besar, lampu besar sekali tu. Itu macam satu peti ais besar dalam atas jalan raya. Bukan peti ais besar, dia macam satu keranda, kereta keranda coffin car. Memang guna untuk coffin pun sekarang. Really ya? Yes. In Japan? Tak, Malaysia.
dah ya. banyak guna Alphard sebenarnya. Alphard, Estima. Okay. 40,000 you can get a very nice Odyssey, import Odyssey. Kereta besar sebenarnya bagi saya kan, Jasmine patut ambil kereta besar macam tu, kerana kadang-kadang Jasmine pergi shooting. Ya, betul. Pergi site. Tahulah, kat Malaysia ni shooting ni kadang-kadang you kena tunggu 1 hingga 2 jam. Itu kalau nasib lah. Kalau kena tunggu yang 4 jam, penat kan. I pernah tunggu lebih daripada 12 jam. Oish, saya ingat saya rekod tunggu 10 jam, dia 12 jam. Tak, dah biasa dah. Okay, so macam Jasmine, kalau ada kenderaan yang besar, you boleh comfortkan you sendiri. Saya selalu fikirkan kalau dapat macam actress macam Jasmine, kalau dia ada Estima example, atau Alphard atau Odyssey, tidurkan si belakang, jadikan katil, you boleh rehat cukup-cukup. Pasal tunggu tapi itu penat tau. Tapi aircon? Kalau on tu kenalah buka tingkap sikit. Itulah masalah sikit pasal Malaysia kan panas. Kecuali you kat Europe, kat Japan, masa sejuk tak payah buka apa-apa pun, sejuk gila. Tapi kat Malaysia panas ni, kenalah buka aircon. Okay, so sekarang ini katakanlah yang kita nak dapat kereta yang baru sangat, 50-60 ribu. Okay, I nak dapatkan, okay, itu budget yang agak bagus tau, 50 to 60,000, right? Yes. Untuk nak beli kereta. So what very good car can I get? Macam I nak show, macam katakan I seorang yang suka BMW. Can I get a good BMW? What model can I get, for 50-60,000? Boleh juga. Sebenarnya macam saya cakap tadi, kat any range, any price range dari 5,000 hingga Jasmine offer 70,000, 80,000, you boleh dapat semua jenama. BM, Mercedes, Toyota, Proton, semua boleh dapat. Hanya tahun dia. Macam kalau Jasmine sekarang ada budget 60,000, nah dapat BM3 series, okay, not bad. Boleh dapat mungkin dalam 2010 punya BMW, atau mungkin lebih baru sikit. Okay, terpulanglah apa model juga. Nak yang sport version ke, the common version ke. Saya rasa kalau ada budget 60,000 tu, banyak choice lah. Lexus. You boleh dapat. Yes, 60,000 you boleh dapat Lexus atau Harrier Lexus. Okay. Alright. Cool. So 60,000 kita tahu kita dah boleh dapatkan BMW. Ada juga yang kita boleh dapatkan sports. Tapi tahun yang sikit lama tu, yang agak awal, tapi korang kena prepare lah. Bila Kazuto kata prepare untuk maintenance, maksudnya 10,000, 20,000 extra ke apa? Susah nak kata. Terpulang. Kadang-kadang beli kereta second hand ni sangat terpulang kepada nasib. Kadang-kadang you dapat satu kereta yang bagus, you can drive another 5 years, 3 to 5 years. Kalau tak nasib baik, macam kawan saya dapat satu kereta, dapat saja the next week dah start mula, dah repair dah. First gearbox, second engine, then sekarang electrical problem. Itu bukan BM tau, itu kereta Jepun. So sebenarnya sangat terpulang kepada nasib apabila beli second hand car. Itu sebab kita kadang-kadang cerita, nak beli kereta second hand ni, make sure you know the history of the car, atau pergi satu used car dealer yang betul-betul genuine, yang dia truly can help one. Saya tahu banyak used car dealer yang bagus, banyak juga yang tak jujur. So hati-hatilah, senang kata hati-hati. Okay, so itu adalah 60,000. So kalau katakan I ada 80,000, you rasa better I beli yang first hand car kan, macam kereta baru kan? Terpulang juga sebenarnya 80,000. What kind of things you want? Status. Yes, kalau ramai I'm sure kat luar sana kalau ada duit. Ini up to individual lah. Macam saya always prefer Japanese car, okay? Tapi generally 80,000 banyak orang akan consider Mercedes, BMW, Audi. But what year? 2010 maybe. That's all you can get for 80,000? Yang luxury we talk about more luxury. Kita nak bercakap tentang luxury sekarang. Kita cakap about luxury bukan yang common category. We talk about luxury. Macam you boleh dapat 5 series, BMW 5 series, and then 2010. 2010 macam mungkin. But if I want the latest one, macam katakan I nak 2015, 5 years.
5 years kena check what's the current market value, because lepas MCO ni saya percaya banyak market value dia akan ubah sikit. So the current punya market value is very hard to predict. Very hard to predict. Yeah. Kalau Continental tu dalam 80,000 banyak lah. Banyak. Tapi sangat. tahun 2010 lah. Ada yang lebih awal terpulang lah, macam used car ni kadang-kadang. Atau anak latest. Latest, ya. Dan lebih latest dapat juga Audi 80,000. Tapi tahun? Around after 2010 dapat juga. But your advice would be, kalau ada 80,000, best to just get a new car. New car, okay, let's say awak dapat 80,000. New car, you talk about new car, you boleh dapat apa kereta? Vios saja, tengok Vios saja. City, Civic pun tak dapat. Civic pun 120 ke 130. Civic pun tak dapat. Toyota, apa lagi? Talk about new car lah. Saya memang ingat dalam Vios, Mazda, there's few brand saja boleh dapat. Faham. Okay, so kita dah tahu sekarang dari kita mula harga RM20,000 sampailah kita nak pergi beli status kemewahan, apa yang kita boleh beli dengan RM80,000, iaitu agak-agak RM900 sebulan untuk 9 tahun, which is apparently we can get BMW 5 Series, we can get Audi. And then sekarang ni lepas MCO adalah masa yang dikatakan agak baik untuk korang nak survey-survey, nak negotiate harga untuk dapatkan the best deals for your dream car or whatever. So kita ada banyak lagi topik yang kita nak bincang pasal kereta. What is the next topic that we want to talk about? Next topic we talk about Japanese car versus Continental. Yes, so Japanese car versus European cars, iaitu Continental cars. So nantikan dalam YouTube kita orang. So don't forget to like, subscribe and share and comment apa yang korang nak Jasmine share, and then what Kazuto wants to share for the car stuff that we're going to talk about in the video. Yes. Bye. Bye.